Alhamdulillah tapi alhamdulillah kita di SG Partner masih lagi boleh teruskan kita untuk dalam perniagaan kita ni, masih lagi berteruskan lagi, okey, dalam bisnes kita. Sebab anda yang daftar sebagai konsultan ni sebenarnya anda bukan makan gaji. Siapa kasi makan gaji tuan-tuan? Hari jadi saya bersama SVP Family. Ya, alhamdulillah. Tahniah, selamat hari jadi. Kif. Okey, saya nak tanya. So, kita join SG Partner Sdn Bhd ni, adakah kita bekerja ke ataupun kita sebagai usahawan sebenarnya? Okey, nama pun kita usahawan, betul tak? Usahawan ni ataupun kita ni dengan orang mindset yang bekerja sangat berbeza, betul tak? Mindset orang bekerja dengan mindset seorang usahawan sangat berbeza. Sebab apa? Saya pernah duduk saya pernah bekerja lah. Saya pernah bekerja dan saya pernah berniaga dan hari ni saya dah full time dekat property. Alhamdulillah. So mindset kita berbeza daripada apa yang kita buat. Nampak tak? Sebab tu topik saya pada malam ni adalah macam mana kita nak setting mindset yang betul. Sebab apa? Mindset orang yang bekerja, tuan-puan, okay, dia bekerja hujung bulan dapat apa? Dapat gaji, betul tak? So maksudnya mindset dia kena buat kerja tu macam mana pun hujung bulan dia tetap ada gaji. So dia happy lah. Okay. Tapi kalau mindset orang usahawan, dia lain tuan-tuan. Dia tak boleh sama macam mana mindset orang yang bekerja. So mindset orang yang bekerja ni dia hujung bulan ada gaji. Itu yang dia akan fikir lah, hujung bulan alhamdulillah ada gaji. Kalau tak potong gaji lah. Kalau bos tak potong gaji, alhamdulillah. Kalau kena potong gaji, pening kepala, betul. So kalau mindset usahawan ni, dia hujung bulan dia tak ada gaji. Okay. So kita kena ada mindset yang gaji tu kita yang kena create sendiri. Kita nak income kita bulan ni berapa, betul tak? Kita nak income tahun ni berapa. So kita yang create, itu yang best. And then kita lebih dekat, tuan-puan. Di mana saya belajar dengan guru saya, mana bila kita bekerja sendiri ni ada satu benda ataupun satu kelebihan yang mana kita dekat dengan Yang Maha Esa. Sebab alhamdulillah lah, sebab inilah satu proses, dia panggil proses. Okey. Proses macam mana kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bergantung, hidup kita ni betul-betul bergantung dengan dia je. Yang penting kita kena usaha, buat je. Okay, sebab tu mindset kita dalam keadaan PKP hari ini, ramai yang mungkin down, mungkin dah biasa buka booth, tak boleh nak buka booth kan. So dah biasa pergi jumpa, entertain klien one to one, depan-depan, tak boleh. So bila tak boleh ni sebenarnya kita kena ubah mindset kita. Kena ubah mindset kita sebagai usahawan. Bila mindset usahawan ni tuan-tuan, dia kreatif. Macam mana nak ada kreativiti kalau tak ada mindset yang betul? Mindset yang betul tu apabila kita positif dengan setiap apa situasi. Okay, positif ni bukanlah kata semua nak positif, tak ada. Maksud saya kita yakin, okay, setiap apa yang berlaku, setiap kesukaran yang berlaku pasti ada kenikmatan ataupun ada ganjaran dia. Alhamdulillah memang kita dah buktikan, tuan-tuan, pada PKP yang pertama macam mana Eddie Hafiz dah kongsi tadi. Video yang kami shoot tu, yang kalau ikutkan video itu adalah PKP yang pada bulan pada yang pertama sebelum ni lah. Start PKP je kita dah diarahkan untuk disistemkan dengan HIT hari ni secara online, secara visual. So orang kata apa, secara online. So kalau tidak, tak adanya sistem-sistem online macam ni. Nampak? Sebab kita usahawan, kita bukan makan gaji. Saya betulkan balik, kita usahawan. Bila berlaku macam ni, kena buat macam ni. Berlaku macam ni, kena buat macam ni. So tak boleh mengalah. Okay? So kalau kita mengalah, tuan-puan, kalau saya cakap AD, barisan-barisan AD ataupun coach sendiri ataupun team SV Partner, tiba-tiba kita mengalah. PKP pertama,
okeylah tak apalah, kita tunggulah PKP ni dah tak ada PKP baru kita start balik bisnes. Boleh ke? Boleh ke boleh tuan-puan? Tak boleh, betul tak? So anda pun mungkin dah tak ada, mungkin dah jual durian. Saya tengok ada musim durian ya. Ya, banyak orang jual durian sekarang. Betul tak? So bila tak ada benda tu, kita mindset kita tak betul, automatik tak akan ada benda-benda macam ni. Alhamdulillah coach panggil, kita duduk bentang dengan barisan-barisan AD, kita fikirkan apa cara yang terbaik. Teruskan, kita kena teruskan sebab ini adalah cabaran. Selagi kita nama manusia tuan-puan, selagi kita hidup di muka bumi tetap ada ujian, tetap ada cabaran dia, betul? Kalau kita tak ada ujian, tak ada cabaran, so apa? Itu bukan dunia dia panggil, itu syurga, betul tak? Syurga lah. Semuanya fikir dapat. Nak rasa niat je dapat, betul tak? Itu syurga lah. So setiap orang akan ada fasa-fasa dia. Okay, ujian kita berbeza-beza. Okay, tak sama. So cara kita nak betulkan mindset kita, okay, kita kena faham setiap apa benda yang berlaku pasti ada hikmah dia, betul tak? Okay, so hari ni COVID-19 berlaku. So adakah kita perlu mengalah lagi? Maknanya bila PKP yang kali kedua kita buat ni hari ni, boleh katakan satu Malaysia lah dah start PKP. Terengganu pun dah start PKP. Start tak salah saya berapa bulan di Terengganu. So akan kita yang orang kata apa, bila PKP ni terhad, tak boleh nak pergi jumpa klien, tak boleh nak buat aktiviti seperti yang kita buat. So apa yang kita kena jaga adalah mindset kita. Sebab apa pun, kalau anda seorang pakar ataupun anda hebat dalam product knowledge, hebat dalam presentation, tetapi mindset anda tak betul. Sebab apa? Mindset inilah yang menggerakkan kita punya anggota badan kita. Sebab tu anda pernah dengar tak? Jika kau fikirkan kau boleh, kau pasti boleh melakukan. Betul tak? Itu adalah sebuah lagu ataupun satu lirik lagu yang bukan dicipta, bukan ditulis, hanya sekadar tulis, tapi atas kajian daripada kejayaan orang-orang yang telah pun berjaya, tuan-puan. Berjaya mengharungi setiap apa ujian dia. So macam hari ni kita, macam mana ADFE dah kongsikan, okay, tetap benda yang sama. Bagi orang yang tak pandai secara online, totally online, tak apa tuan-puan. Sebab apa? Okay, anda mungkin boleh rujuk balik kita punya website, iaitu kalau ikutkan avengershartanah.com. Inilah masa-masa dia. Kadang-kadang kita kalau tak ada PKP ni mungkin kita tak pernah ataupun tak bagi tumpuan yang penuh untuk kita belajar dekat kita punya website ataupun avengershartanah.com. Betul tak? Kita kena masukkan kita punya username dan juga password. So dekat situ kita dah sediakan modul, banyak modul, ulang kaji. Dikatakan Farid pun belajar dari situ totally. Dia belajar daripada Avengers Hartanah tu. So belajar daripada video-video yang telah kita rekodkan. Setiap inilah waktu-waktu dia. Okay. So kalau tak gunakan masa-masa macam ni, bila lagi? Okay. So alhamdulillah saya bersyukur sangat sebab apa? Hari ini saya masih lagi duduk di dalam bidang hartanah, tuan-puan. Sebab sebelum ni saya berniaga, bermacam-macam berniaga. So bila saya buat keputusan untuk stay dalam bidang hartanah dan bila berlaku macam ni, saya tidak ada, dulu saya berniaga produk ataupun saya berniaga makanan, tuan-puan. Bayangkan, okey, berniaga makanan okey, tapi saya kena reload stok, kena simpan stok dan sebagainya, betul tak? So kadang-kadang kalau stok tak boleh nak habiskan, dia boleh dia punya expired dan sebagainya. So akan ada kerugian. Tapi kita dekat SV Partners Sdn Bhd hari ni, adakah property, rumah-rumah kita tu ada expired date, tuan-puan? Tak ada. Anda join SV Partner ni hanya bermodalkan berapa? RM60 sahaja. RM30 adalah untuk daftar sebagai ahli. Tetapi RM30 lagi adalah untuk anda join NCO untuk dapatkan sebuah buku. Hanya RM60 je, tuan-puan. Okey. Sebab tu saya cakap, tak guna kalau kita ada ilmu yang banyak, tak guna kalau kita seorang yang hebat selagi pun kita berjumpa dengan klien, tetapi kalau mindset kita tidak betul, automatik setiap perbuatan kita, setiap tindakan kita ataupun result kita menghasilkan benda yang tak betul juga, tuan-puan. Okey, sebab tu dalam keadaan PKP hari ini, masing-masing jaga mindset. Macam mana nak jaga mindset kita? Macam mana nak jaga mindset?
Yang pertama sekali, anda kena dekat dengan orang-orang yang positif. Sebab saya dulu sebelum betul-betul saya banyak jumpa orang ni orang yang positif, ataupun orang yang dah ada result yang baik. Okey, dalam SG Partner ni, kita antara tim-tim ni anda boleh bertanya dengan sesiapa yang sama ada konsultan yang buat submission setiap minggu, boleh dekat dengan dia, boleh call dia, tanya dia. Okey, so nak ambil aura yang positif ataupun dengan leader-leader lain dan sebagainya, tak ada masalah. Sebab saya dulu pun nak pergi cari peluang pun saya berjumpa dengan orang-orang ni, dan orang-orang ni lah mestilah dia dah ada result yang baik. Saya pergi dengan jumpa jutawan tudung lah, jumpa dengan owner apa untuk kedai spek mata lah, macam-macam saya pergi. So jumpa, tanya macam mana dia buat dan dapatkan sedikit motivate daripada dia. Okey, yang kedua, yang pertama tadi adalah kita dekat dengan orang-orang yang positif. Sebab orang ni ada yang positif dan ada orang yang negatif. Betul tak? Tapi kalau terlalu banyak input negatif yang kita ambil, itu yang membuatkan tindakan kita pun negatif, tuan-puan. Okey, yang kedua, kita kena banyak membaca yang perkara yang positif ataupun motivate, yang kita terinspirasi, insya-Allah, tuan-puan. Sebab bila kita terinspirasi, itulah kekuatan untuk kita teruskan berjuang, teruskan melakukan tanpa memikirkan apa yang orang akan cakap dengan kita. Okey, so kena ingat antara tips yang kita kena dekat dengan orang-orang yang positif. Yang kedua, kita kena banyak membaca benda-benda yang motivate, yang motivate kita lah. Kalau anda perasan ada kisah-kisah terinspirasi daripada seorang jutawan kapet dan sebagainya, macam-macam lah, ada banyak kisah-kisah yang anda boleh tengok perjalanan setiap seseorang itu. Sama juga kita di SG Partner Senayan Berhad hari ini. Okay, dan semua orang boleh berjaya, semua orang boleh capai sekiranya mindset kita betul. Kalau mindset kita salah, minta maaf tuan-puan, memang kita akan ke laut. Ke laut lah. Kalau ke laut sebagai seorang nelayan, alhamdulillah tuan-puan. Tapi kalau ke laut ke tempat lain, itu yang merugikan. Sebab apa pun kita buat, macam mana AM Syahir ada kongsikan tadi, apa pun kalau kita buat, kalau betul-betul bersungguh, buat betul-betul, insya-Allah yakin dan percaya, insya-Allah anda boleh berjaya. Sebab kena ingat lagi satu adalah untuk kita kekal mindset yang positif, kita kena jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-puan. Sebab dunia ini adalah milik dia. Betul tak? Kita ni adalah milik dia, rezeki itu adalah milik dia, setiap kejayaan itu adalah milik dia. So kita kena banyak-banyak perbaiki. Inilah waktu yang sesuai, tuan-puan. Allah kata apa, bagi masa dekat PKP ni untuk kita duduk muhasabah diri kita, tuan-puan. Apa yang kita dah lakukan dan ke arah mana yang kita kejar, tuan-puan. Okay. Kalau kita kejar sekali pun, kita takkan dapat. Tapi kita kena ingat yang Maha Esa tu. Sebab dia punya. Malulah kan kita nak mengejar rezeki dia tetapi kita tidak bina hubungan yang baik dengan dia. Sebab ini salah satu yang guru saya pesan. Okay, buatlah apa pun, okay, pastikan, dan kita kena pasti yang Allah Subhanahu Wa Taala is number one. Okay, dia adalah nombor satu, dan setiap kali dan kalau boleh awalkan solat, sebab rezeki tu, sebab rezeki tu datang dengan cepat dengan kita awalkan solat. Sebab kekuatan mindset kita juga perlu, kita kena ada rohani kita juga, bukan jasmani je, bukan pergi gym je, tuan-tuan. Bukan pergi gym, pergi main badminton kan, untuk kuatkan jasmani, tapi rohani kita lemah, tuan-tuan. Bila datang ujian macam ni, kita lemah. Bila kita lemah, itu yang menyebabkan automatic mindset kita pun lemah. Bila lemah mindset kita, tuan-puan, habis. Kita akan layan Netflix. Betul tak? Siapa kat sini layan Netflix? Kan, ten PKP kan, lepas tu duduk kat rumah, hujan-hujan pula, aduh kan. Tak ada lah, nak ingatkan nak tengok Facebook kan, sekali aduh, layan benda lain. So, itu ujian kita lah. Nak buat iklan, buka lah Facebook kan, lepas tu tengok video. Layanlah video, ada cerita, layan cerita, betul tak? Lepas tu dah 2 jam dah, tak apalah, nantilah. So itu dah ujian. So kawal, okay? Ingat, kita kena, bila mindset kita betul, insya-Allah tindakan kita, sebab apa? Badan kita, tubuh badan kita ni yang bergerakkan ni daripada signal mindset kita lah.
Kalau bangun pagi-pagi kan, cuba amalkan dengan syukur. Bangun pagi, alhamdulillah, macam mana coach ada kongsikan dengan saya juga, dengan semua mungkin. Bangun je, kita cuba sedekahkan Al-Fatihah pada diri kita dulu. Kan? Syukur. Sebab apa? Dengan syukur Allah akan gandakan lagi. Nescaya, dengan kita bersyukur saja, nescaya Allah akan gandakan kita lagi. Dan ingat, kita kena ubah mindset kita. Kenapa result kita tak boleh capai benda tu? Sebabkan mungkin mindset kita belum diubah dengan baik. Cara nak betulkan mindset, cara nak betulkan hidup, kena betulkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya number one. Kalau dia izin, insya-Allah. Okey, jangan buat kerana sesuatu, tapi buatlah kerana dia. Hanya kerana dia sahaja, tuan-puan. Ini yang saya belajar dan inilah sama-sama yang para-para AD yang dikongsikan oleh coach, di mana pada tahun 2019 saya dengan coach berkesempatan kita pergi belajar di ESQ selama 3 hari pada tak salah saya pada awal tahun 2020 sebelum COVID lagi lah. Masa tu COVID dah ada tetapi dekat Wuhan lagi. Masih dekat Wuhan lagi, orang terbaring-baring apa semua kan, masih dekat Wuhan lagi. Belum cross border lagi masa tu sempat Allah rezekikan. Sebab dalam bulan 3 pada tahun 2020 sebenarnya saya, coach dan juga Eddie Fairuz kita nak pergi menunaikan umrah, tuan-puan. Tapi tiba-tiba pada minggu tu dah tak boleh nak pergi dah. Pada hari Jumaat tu lah, lagi 2 hari kita punya flight nak pergi nak pergi umrah lah. Okay, nak pergi umrah. So tak dapat. Sebab apa? Dah tutup. Tapi tak apa, tuan-puan. Okay. InsyaAllah mudah-mudahan setiap apa ujian yang ada hari ini bukan untuk diri kita saja, untuk seluruh dunia dan seluruh umat Islam. Kita doa sama-sama supaya Allah angkat ujian yang bagi kita sangat berat lah bagi sekarang ni, semuanya diubah. Betul tak? Dengan hanya sekadar wabak semua patut diubah, tapi insyaAllah mudah-mudahan Allah lindungi kita umat akhir zaman ini daripada perkara-perkara yang tidak baik, insyaAllah. Okay, so ingat anda boleh berjaya kalau kita bersama. Kita kuat bila kita bersama, tuan-tuan. Hari ni kalau anda jangan miss, kalau boleh orang baru, saya nampak ada beberapa orang baru yang join Clash Society pada malam ni kan, yang baru habis saja sesi GH Jodohan Tanah. Okay, so join. Anda mungkin tak berapa lagi tengok macam mana perjalanan dalam perniagaan hartanah ni. InsyaAllah beri ruang, bagi masa. Sebab saya dulu betul-betul nak faham pun ambil masa, tuan-puan. Okay, tapi disebab nak ambil masa tu tak adalah terlalu lama. Sebab benda senang, benda dah ada. InsyaAllah leader-leader anda, AD-AD anda, AM anda, AC anda boleh bantu. InsyaAllah diorang dah berpengalaman. Okay, ada cara dia. Cuma mindset kita yang salah menyebab tu kita nampak benda tu susah. Kalau mindset kita nampak senang, kita yakin sebab Allah dah kata dah. Usaha insyaAllah rezeki tu dia akan bagi. Sebab apa? Yang kita pening, yang kita rasa kita pening ni sebab apa? Kita memikirkan rezeki tu. Sedangkan Allah suruh kita usaha saja, rezeki tu datang insyaAllah. Kadang-kadang kita hanya membantu orang je kan, tolong bagi sedekah dan sebagainya. Dari situ lah Allah mudahkan perjalanan perniagaan kita. Tiba-tiba dapat prospek. Mungkin dia dah pergi sebelum ni dengan konsultan lain, tiba-tiba datang kat kita. Nampak? Sebab tu kena bila kita positif, kita yakin yang bantuan Allah ni lagi hebat pada bantuan manusia, tuan-puan. Okay, so ingat mindset ni kalau dalam orang Islam ni adalah setiap apa yang kita fikirkan, setiap apa yang kita rasa, kita cakap, kita buat, itu adalah doa, tuan-puan. Okay, mindset ni ibarat macam laptop lah. Laptop dia pergi connect dengan projector. Projector tu kita punya tubuh badan yang pancarkan. Apa yang laptop paparkan dia akan pancarkan dekat projector. So apa yang kita fikir kat kepala otak ni, mindset kita ni automatik dia akan hantar signal dekat badan kita. So kita tu rasa malas, rasa tak larat, rasa tak nak buat dan sebagainya. Okay, insyaAllah saya yakin dan percaya. Macam mana salah satu juga untuk kita kekal mindset yang betul,
kena hadir setiap Rabu malam. Sebab bila hadir Rabu malam ni banyak perkongsian daripada konsultan-konsultan, daripada AD yang akan kongsikan. Okey, InsyaAllah saya doakan kepada anda semua, semoga diberi kesihatan yang baik, dilindungi daripada segala wabak-wabak penyakit. InsyaAllah dimurahkan rezeki, dimudahkan dalam perjalanan kehidupan. Setiap yang berlaku itu pasti ada hikmah yang Allah tengah aturkan. Kadang-kadang kita dah atur yang terbaik, tapi Allah tu lagi terbaik. Perancangan manusia, tapi perancangan Allah tu lebih baik. InsyaAllah Noman, ada hadiah untuk anda. Sekejap lagi habis saja saya minta tim admin kongsikan satu video untuk anda. InsyaAllah satu video, mungkin video ni boleh memberi motivate kepada kita untuk kita bangkit. Mungkin anda tertidur, kan? Boleh bangun balik. Janganlah tak tidur malam ni pula. Maksud saya tidur daripada tindakan kita. InsyaAllah. Okay. So, kalau macam tu, saya kongsikan satu video. InsyaAllah. Saya minta admin kongsikan satu video. InsyaAllah. Hilang pekerjaan, pilot berpengalaman menjual burger. Orang tak datang kedai makan, buat online marketing, hantar ke rumah customer. Travel agency business down, bank pula tak extend loan. Tukar business plan, jual kambing perak. Van sekolah tak beroperasi, jadi kurier pos laju. Life is a matter of choices and every choice you make makes you. Bangun awal atau lambat, you choose. Nak kemas rumah atau biar bersepah, you choose. Terus menganggur atau cari jalan penyelesaian, you choose. You choose the life you want to live. Tindakan masih slow, berfikir banyak sangat sebelum bertindak. Anda kalah kepada syaitan yang tidak pernah mengalah. Masih meremehkan solat tahajud dan solat subuh. Jika boleh struggle bangun 4 pagi untuk first flight 7 pagi di KLIA, kita nak jawab apa depan Allah? Masih malas bersenam, jangan menyesal jika penyakit bertimpa-timpa. Masih marah-marah memukul isteri dan anak-anak, jangan menyesal jika anak-anak kurang ajar bila mereka membesar. Masih belum berhenti merokok, jangan menyesal bila Allah tarik nyawa. Kita masih langsung tidak mencuba untuk berhenti. Masih malas baca Quran, jangan menyesal hidup terhina. Masih malas belajar ilmu, anda perlu kuat untuk menanggung sakitnya jahil. Semua amal kebaikan memerlukan kesungguhan menangani kegagalan demi kegagalan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Siapakah orang yang gagal? Orang yang gagal ialah yang tidak pernah mencuba. Siapakah orang yang berjaya? Orang yang berjaya ialah yang tidak pernah berputus asa. Jangan tunggu 1 Januari, jangan tunggu 1 Muharram, jangan tunggu ada mood. The time is now to change yourself. Selepas anda melihat video ini, rancang satu perkara mudah yang mampu anda buat. Lap kipas, kemas meja, mop lantai, baca buku, learn new things. Lepas plan, terus buat. Jangan tangguh. Ada halangan? Guna kreativiti. Lepas siap satu kerja, akan datang kekuatan ajaib untuk teruskan kerja yang lain. Fa'idha faraghta fansab. Where focus goes, energy flows. Tak payah nak sembang kencang, gunung pun boleh terbang. Kalau buat sikit dan gagal, terus down. Allah mengurnia akal dan tulang 4 kerat untuk kita terus mencuba. Hamka berpesan, tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, kerana di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Wa ila rabbika farghab. Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself. Okey, nampak tak? Alhamdulillah. So, pilihan kita nak memilih yang mana, kita nak milih untuk berubah, kita memilih untuk berjaya, kita milih untuk kita malas, kita milih untuk kita rajin. Semua adalah pilihan kita. Apa yang kita fikirkan, apa yang kita letak dalam mindset kita, itulah yang kita akan buat. Apabila itu yang kita buat, itulah result yang kita akan dapat.